Assalamualaikum semua. Boleh dengar ke? Boleh. Boleh? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke improve membaca yang keempat. Alhamdulillah, ini bulan, kita mula bulan 6, 7, 8, 9. InsyaAllah kali ini tema yang kita nak bawa tu, kita bawa buku-buku fiksyen. Buku fiksyen ni secara loose-nya adalah cerita lah. Dan saya pernah ingat ada satu workshop bengkel penulisan ke Raiha Bahauddin, seorang penulis. Dia ajar heroes theory ya. Kak Syafiqah Hatirah ada waktu tu. Dia ada satu cycle, macam kalau orang yang tulis cerita, dia ada cycle tu. Maksud dia ada arc perkembangan watak tu. Dia naik dan turun lah. Kak Raiha cakap apa beza penulisan fiksyen dan bukan fiksyen. Bagi dia buku fiksyen tidak akan mati. Maksud a good fiction never dies. Orang akan terus membaca walaupun selepas 100 tahun, orang akan masih lagi dapat some sort of wisdom daripada penulisan fiksyen tu. Jadi untuk malam ni kita ada 4 buah buku insyaAllah yang akan dikongsikan oleh 4 orang sahabat-sahabat. Yang pertama buku Candy Flurry, Anwar Farid. Yang kedua buku The Little Prince oleh Syafiqah Hatirah. Yang ketiga buku Seorang Tua di Kaki Gunung, Kak Aina. Dan yang keempat Isteriku dan Kedai Buku oleh Kak Zarina. So saya akan bagi 15 minit untuk sharing dan 5 ke 10 minit discussion lah. Maksudnya kalau ada komen, kalau ada, mungkin kita baca buku yang sama ataupun kita ada soalan ke. Selalu fiction ni kita jarang ada, kita boleh kaitkan dengan sesuatu yang relatable lah dengan hidup kita. Baik, saya serahkan kepada Anwar. Silakan. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Okey. Jadi tak ada slide malam ni, tak apa. Cerita sembang-sembang je lah. Cuma okey, sebab bila diumumkan pasal tema malam ni fiction kan, macam agak-agak menggelupur lah, sebab sama macam kebanyakan daripada ahli WhatsApp group kita, Ana rasa bila dah semakin beranjak dewasa ni, karya fiksyen dah semakin kurang dibelik. Kali terakhir pun sebab nak jawab SPM kan. Jadi bila dah masuk ni, kita lebih banyak kepada non-fiction. Sebab dah mula ada kesedaran nak membentuk diri dan seumpamanya. Tapi pada masa yang sama, siapa yang masih boleh mengekalkan kemudahannya melalui karya-karya fiksyen tu, tu sesuatu yang bagus lah. Cara Ana mengekalkan benda tersebut adalah dengan maintain baca manga. So Candy Flurry ni dia adalah sebuah manga. Kepada yang tak familiar, manga ni maksudnya apa? Komik dari Jepun lah, kan. So banyak ada banyak jenis. Biasanya kalau yang macam popular yang kita boleh petik, siapa-siapa yang tak follow pun boleh petik. Biasanya macam Naruto, Bleach, One Piece adalah contoh yang popular dalam kalangan pembaca manga, tapi bukan household name, bukan popular kepada semua. Dia mungkin macam dalam masa beberapa tahun kebelakangan ni macam Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, macam apa lagi? Haikyuu, kalau yang minat sukan kan, Haikyuu, volleyball kan, sukan bola tampar. Dan Promise Neverland. Kalau yang suka non-battle manga yang bersifat bertarung tapi bertarung secara intelek, Promise Neverland. Jadi malam ni manga yang Ana berminat untuk petik adalah satu manga yang tak sempat popular, dah mati dah. Sebab dia 19 episod saja. Dan manga ni diterbitkan dalam Shonen Jump. So sabar sekejap
Oh, okay. So kiranya manga ni dia dalam Weekly Shonen Jump. So latar belakang pasal Weekly Shonen Jump pula. Okay. So Shonen Jump ni dia keluaran daripada satu syarikat namanya Shueisha. So Shueisha ni dia ada keluarkan banyak jenis majalah mengikut demografi lah. Mengikut jantina dan peringkat umur. Kalau shonen maksudnya remaja, show. Show remaja. Nen tu lelaki. Shonen remaja lelaki. Kalau lelaki dewasa, seinen. Sei dewasa. Kalau yang muda anak tak pasti apa, tapi dah ada majalah je lah. Kalau macam majalah untuk orang yang muda sikit, lelaki muda yang jam. Yang. Kalau Shonen Jump, Weekly Shonen Jump untuk remaja. Kalau untuk yang dah dewasa, Ultra Jump. Contohnya lah. Kan? Kalau perempuan, kita panggil dia pembaca sebagai shoujo. So remaja shoujo perempuan. Dan antum susunlah sendiri perkataan tu. Jadi macam mana? Jadi dia yang pasti dia akan asingkan ikut umur dan ni lah. Dan satu realiti yang agak kejam pasal majalah-majalah ni semua adalah dia biasalah kapitalis kan. Dia finance driven lah. So manga dia akan sentiasa buat poll atau sentiasa buat bancian populariti. Setiap manga ni bila keluar dia manga kita baca kat Malaysia ni kita baca secara web, secara dah diterjemahkan. Sama ada secara haram ataupun halal lah, tak kisah. Tapi secara internet. Kalau di sana dia dapat naskah yang fizikal dan mereka boleh ada muka surat takhir, dia orang boleh undi, koyak dan hantar balik kepada pengeluar, kepada penerbit. Jadi berdasarkan dapatan undian tersebut setiap minggu, diorang boleh tentukanlah manga mana yang boleh diteruskan, manga mana yang akan dimatikan secara peramatang. Contoh yang lebih sadis macam satu manga namanya Red Sprite. Dia sempat bertahan 12 episod saja. 12 episod maksudnya apa? Seminggu sekali, 3 bulan je lah. Yang ni untung lama sikit, 19 episod kan. Kalau yang dapat bertahan sampai apa, at least setahun. Biasanya kalau tanda-tanda manga yang boleh bertahan lama ni dia boleh melepasi 50 episod dan ke atas lah. Macam yang baru-baru walaupun tak bertahan lama tapi kita tahu dia popular. Contohnya macam Marshall MASHLE. Antum boleh cari semua ni kat Google je. Jangan risau. Marshall Magic and Muscle. Cerita pasal dia gabungan One Punch Man, cerita pasal orang yang apa cuba nak melanggar sistem magic sebab dia parodi kepada Harry Potter. Tapi dia melanggar sistem magic dengan kekuatan fizikal dia saja. Tapi dia acah-acah buat magic lah contohnya. Macam Undead Unluck, cerita pasal sekumpulan manusia yang ada kuasa untuk menafikan aspek-aspek dunia ni. Ada yang undead, tak boleh mati. Unluck, tak ada tuah langsung. Ada yang unchangeable, kuasa dia adalah untuk dia tak berubah. Untouchable, tak boleh disentuh dan sebagainya lah. Unbelievable, orang tak percaya langsung dia dan sebagainya. Lepas tu dan lain lah kan. So Ana nak share screen sebenarnya tapi host tak bagi. Tapi tak apa. Sebab nak tunjuk rupa dia macam mana. Boleh ke? Dah tukar setting dah Anwar. Boleh kot? Oh boleh dah. Kita try sekali. Okay, cuba lagi sekali. Okay. Alright. So ni salah satu website ni. Oh sorry. Kena tekan enter. Okay. Nampak ke sekarang? Okay. So ni episod terakhirnya lah. Episod 19 tu. Okay, so itu latar belakang industri manga dan majalah Weekly Shonen Jump lah. So sekarang kita straight kepada manga Candy Flurry ni sendiri. So Candy Flurry ni walaupun seperti yang cerita dia mati awal sebabkan tak popular dalam kalangan pembaca di Jepun lah kan. Dia peduli apa cakap kita. So tapi bagi Ana dia satu manga yang menarik sebab dia ada segala benda yang Ana suka pada manga-manga lain yang lebih kurang sama. Okay, apa yang Ana maksudkan? So sinopsis dia, okay, first Candy Flurry ni cerita pasal seorang perempuan namanya Sumugi Minase. Dia dah termakan satu gula-gula ni, lollipop. So sebab dia ni suka lollipop dan dia ada falsafah dia lah tentang lollipop ni sendiri, pasal cara makan lollipop, apa itu definisi lollipop. Dan lollipop ni adalah apa sahaja yang ada kayu dan dicucukkan kepada benda yang manis. So tak semestinya bentuk dia bulat dan sebatang sahaja.
Kalau macam tu nampak kat sini, dia siap boleh buat jadi bentuk robot lagi. Tapi asalkan ada batang cucurkan, dia jadi lollipop lah. Contoh. Lepas tu, cara menikmati lollipop adalah buka dengan rasa seronok, buka kertas pembalut dengan rasa seronok, makan sikit-sikit. Makan sikit-sikit. Dan lepas tu bila dah habis, belilah lagi. Macam tu kan. Dia punya macam tu sekali. So, dia berhadapan dengan satu syarikat. Satu syarikat ni namanya Toy Toy Candies lah. Diorang ni asalnya buat eksperimen. Eksperimen untuk bagi kuasa kepada manusia-manusia, kuasa gula-gula lah. Tapi kuasa gula-gula ni kan kuasa biasa. Dia ada kebolehan sendiri. Contohnya macam ada orang makan donat, so kuasa dia donat. Jadi dengan donat tu dia boleh buat roda, dia boleh apa? Dia boleh guna donat tu bentuk gelong kan untuk kunci orang, kurung orang. Ada orang kuasa dia popcorn. So popcorn dia boleh jentik popcorn tu lepas tu buat bagi meletup kan. Contohnya. Dan sebagainya lah. Ada orang kuasa dia vanilla ice cream. So dia boleh menyejukkan sekitaran dia, lepas tu semua orang akan dibalut dalam ice cream vanilla. Macam tu lah. Dari segi premis dia best. So okay, balik pada sinopsis. So sebagi Minasa ni dia nak mencarilah dalang di sebalik kehancuran Tokyo 5 tahun lepas. Sebab apa 5 tahun lepas Tokyo dah dihancurkan dengan hujan lollipop. So lollipop yang hujan ni bukan biasa lah. Dia saiz sebesar bangunan. So bila semua ni dihujan, runtuhlah semua bangunan kat Tokyo sampai tak boleh dibina semula. Jadi sejak tu semua orang takut dengan gula-gula. Takut dengan gula-gula dan sampai ada satu pasukan ni namanya Reset. RECETTE. So diorang ni kiranya polis gula-gula lah yang menangkap semua pemakan gula-gula yang ada kuasa ni. Termasuk heroin kita ni lah, Sumugimi Minase ni. Tapi lama-kelamaan rupanya baru tahu, rupanya dalam riset ni ada je orang yang ada kuasa gula-gula sama macam dia, macam yang guna apa ais krim vanilla macam yang cerita tadi. So dia pun ada kuasa juga. So dia berhasrat untuk gunakan kuasa lollipop dia tu untuk menangkap pengguna lollipop yang lain tu lah yang buat kerosakan kat Tokyo tu. Yang mana akhirnya dia dapat. Lepas tu sebab benda ni selesai dalam bab ke-19 lah. Dia tewaskan dalam tu semua dan selesai lah. Dan dia pun akhirnya join sekali Reset tu dan jadi captain kan. Taraf captain dan sebagainya. Okay. Kenapa manga ni bagi another best? Satu sebabnya dia adalah dia unik dari segi power system dia. So bila cakap pasal manga dan anime, tak sah kalau tak bincang pasal power system, sistem kuasa. Walaupun benda ni ada pada filem, drama, series, komik dari Amerika, komik dari kita Malaysia. Tapi bila dalam kes manga dan anime ni, dia akan jadi satu perbahasan dan perbincangan yang sangat best lah. Atau buka YouTube atau cari je pasal power system. So power system dalam Candy Flurry ni seperti yang nak cerita tadi, dia candy lah, gula-gula, manisan. So yang sempat ditunjukkan oleh penulis ni hanya lollipop, popcorn, betis jagung, donat, macaron, kek, gula-gula getah dan seumpamanya. Jadi itu yang sempat ditunjukkan lah. Dia kata ada 100 gula-gula semuanya, so tak sempat nak tunjuk semua 100, dah kena cancel oleh penerbit kan. Sayanglah. Okay, itu satu. Satu dia punya sistem kuasa lah. So sistem kuasa ni satu benda yang sangat menarik untuk dibincangkan dalam beberapa manga sekalipun. Cuma bezanya antara original atau tak, membosankan ataupun tak lah. Kan. Kalau macam contoh manga yang popular, biasanya kita bincangkan pasal sistem kuasa ni, contohnya macam One Piece. One Piece sistem kuasa dia ada dua. Haki dengan level fruit, buah syaitan. Kalau macam Naruto, cakra dengan segala jutsu yang ada. Paling hebat Naruto lah kan, diplomasi, Tok no Jutsu. Lepas tu guna rasakan tak guna lah. Jadi saya lepas tu settle masalah. Lepas tu apa lagi? Kalau macam Bleach, kita ada Reiatsu. Kita ada Reiatsu. Kalau macam Shinigami-nya semua ada Zanpakuto. Kalau macam Arrancar, dia ada release, tak ingat apa kan. Kalau macam apa musuh dia yang last tu,
Allah. Tak ingat. Tapi yang last tu lah. Yang apa, Quincy tu. Dia orang ada kuasa by dia punya epithet. Dia punya huruf. A sampai Z kan. Paling kuat A lah. Almighty. Lawan dia satu lagi A, antithesis. Contohnya. Lepas tu apa lagi? Kalau macam dalam Hunter-Hunter, kita ada Nan. Kalau macam dalam JoJo's Bizarre Adventure, kita ada Stan. Kalau macam dalam Kimetsu no Yaiba, kita ada Kimetsu no Yaiba. Kita ada Kimetsu no Yaiba, kita ada Breath, nafas kan. Breath of Thunder, first form contohnya lah kan. Segala serangan dan sebagainya. Okay, so dalam ni dia punya power system dia, kalau macam Fullmetal Alchemist alchemy lah. So kalau macam ni power system dia adalah gula-gula. Which is best lah. Kita boleh nampak dia okay, most of the time memang digunakan sebagai senjata. Tapi motivasi dia sebalik Sumogi ni adalah kata gula-gula ni sepatutnya benda yang disukai ramai. Benda yang sepatutnya orang suka. Kan? Bukannya dia takuti. Lepas tu lagi satu, apa yang bestnya pasal Candy Fleury ni adalah dia sebenarnya ada potensi untuk jadi manga aksi dan juga manga komedi lah. Cuma pasal populariti dia mati awal. Dan kita boleh nampak lah dia banyak dah set up sebenarnya. Contohnya macam dalam riset tu ada je cerita pasal 5 kapten tertinggi. Tapi sebab tunjuk seorang je. Cerita pasal eksperimen gula-gula. Cerita pasal orang yang dapat kuasa gula-gula bila makan gula-gula. Ada yang sekumpulan lagi ni, yang penjahat kita ni lah. Dia dapat kuasa gula-gula tu melalui eksperimen. Dia disuntikkan terus bahan tu dalam darah dia. Kan? Dan apa pasal ahli-ahli riset yang lain pasal penjahat tu. Dia cerita pasal ada 100 gula-gula kan. Tapi sempat tunjuk macam mana cakap tadi, tak sampai 10 pun. Tak sampai 10 pun. So dia dah banyak dah set up sebenarnya untuk penerbitan yang lama, tapi malangnya dimatikan awal. Dan lagi satu benda dia yang agak unik sebab ini seperti yang cakap, ini adalah manga untuk shonen, remaja lelaki. Tapi dia letak watak utama dia seorang perempuan. So jarang lah. Biasanya kalau macam dalam manga yang baru-baru sikit, dia letak perempuan tapi dia akan regukan dengan lelaki. Contohnya macam Undead Unluck. Dia ada perempuan yang unluck ni, yang tak ada tuah langsung ni dengan undead, lelaki. Tak boleh mati. Kalau macam dalam Promised Neverland, dia regukan Emma dengan Ray dan juga Evan. Lagi, ya? Okay. Ni tak termasuk Q&A kan. So ni satu benda yang unik, dan Nana rasa it is a shame lah. Satu keaiban. Tapi tak apalah, nak buat macam mana kan. Kita layan je. Tapi setakat 19 episod yang ada ni, Ana rasa dia sangat best lah. Cuma mungkin sebab orang dah jemu kot nampak benda yang sama berulang kali. So tak apa, manga yang masih ada tu kita teruskan. Tapi harapnya mungkin dia akan digantikan dengan manga-manga lain yang lebih best lah. Itu saja. Ada soalan ke? Kalau ada lah. So Ana berhenti share. Macam mana berhenti share? Dia stop sharing kat atas . Ada ke butang stop sharing? Oh, stop. Okay. Okay dah. Terima kasih Anwar. Menarik tu. Saya bukanlah peminat manga, tapi waktu kecil-kecil baca Doraemon, Detektif Conan. Mungkin saya nak start satu soalan. Kenapa budaya manga ni kuat di Jepun kalau nak banding dengan Malaysia ataupun negara lain? Pendapat Anwar lah. Mungkin ada yang lain nak tambah pun, silakan. Okay, kenapa? Okay, satu kalau kenapa selain Jepun lah, selain Jepun kita sebenarnya boleh nampak perkara yang sama ada pada negara lain. Contohnya macam Korea dia ada manhwa dia. Kalau macam Hong Kong dia ada komik dia. Macam kita pun pernah dapat karya-karya macam Pedang Setiawan, Pendekar Laut. Macam apa? Dewata Alam Raya, Jejak Wira dan seumpamanya kan. Anda sebab baca lah Jejak Wira tu. Okay. Lepas tu kalau macam Amerika kita biasa kan dapat. Kalau tak macam ni kita dapat Marvel dengan DC. Macam ni kita dapat Dark Horse. Cuma macam dalam 20 tahun kebelakangan ni saja mereka dah mula lesu sebab tak ada
hero yang baru, tak ada. Biasanya Amerika ni dia akan ada versi baru tapi dihidupkan semula. Contohnya dulu Batman Bruce Wayne, lepas tu Batman digantikan dengan Gary Martinez, Batman Beyond. Lepas tu ganti sekejap dengan Robin, asalnya Robin apa? Dick Grayson, ganti sekejap. Kan? So dia macam hero yang sama tapi ganti versi lain. Macam Spider-Man asalnya Peter Parker, lepas tu ganti dengan Miles Morales, orang kulit hitam. Lepas tu nanti dalam masa depan ganti pula dengan anda tak ingat apa, Spider-Man 2099. So diorang benda sama cuma just tukar version je. Berbeza dengan manga, beza dengan manhwa, beza dengan komik-komik Hong Kong ni, dia sentiasa baru. Dan mungkin itu jugalah kot sebab cara Weekly Shonen Jump buat macam tu kan. Tak best, tak popular je cantas, tak popular je cantas. Supaya dia paksa rakyat dia, semua mangaka ni, semua perkaya ni keluarkan karya-karya yang barulah. Kan, karya-karya yang baru ni. So dan lagi satu dia popular juga sebab biasanya dia merangkumi banyak kategori dan dia biasanya ada message lah. Kalau macam dalam Weekly Shonen Jump, dia punya 3 motto dia apa? Success, friendship, victory, friendship and tak ingat lagi satu. Tapi dia biasanya motto yang dekat dengan hati remaja lelaki lah, nak membesar. Macam contoh, kalau macam nak cakap pasal Bleach, cerita pasal remaja lelaki yang dapat kuasa malaikat maut apa Shinigami. So dia adalah perumpamaan untuk lelaki yang nak beranjak kepada alam dewasa, yang berjumpa dengan kapten-kaptennya kan. Kita biasa sampai office kita akan jumpa dengan kapten-kapten kat office, manager kan. Contoh, kalau macam One Piece, cerita pasal mengembara dari satu pulau ke satu pulau, tak kisah pasal orang kata apa, tapi kekal dengan cita-citanya untuk jadi Raja Lanon. Kaizoku Oni Orewanaru, dia nak jadi Raja Lanon kan. Dan yang best ni pasal cerita One Piece. Yang bestnya dia ajar pasal satu filosofi yang berbeza daripada manga lain. Manga lain semuanya nak jadi yang terkuat. Pokemon, I want to be the very best, like no one ever was. Kalau macam Naruto nak jadi Hokage, Black Clover apa watak utama tu Asta nak jadi raja segala ahli sihir. Secara tak langsung dia nak jadi yang terkuat. Kalau macam Marshall pun dia nak jadi yang terkuat dalam kalangan orang yang guna fizikal melawan sistem magic. Tapi Luffy dalam One Piece berbeza. Sebab dia ajar dia ajar pembaca dia, aku tak perlu jadi yang terkuat, aku hanya perlu jadi cukup kuat. Contoh. So kita nak jadi bagus sangat pun buat apa? Kita perlu jadi cukup bagus je untuk melindungi orang-orang yang penting, untuk jaga cita-cita kita dan seumpamanya. So dan kuasa-kuasa halus ni soft power kan. Kuasa lunak ni kalau macam contoh Korea, Jepun manga, anime. Kalau macam Korea kita nampak K-pop, K-drama. Macam sekarang baru-baru ni yang popular pasal mainan sotong dan seumpamanya, Squid Game. Drama. Kalau macam dan dulu anda baca juga ni Kreko. Dulu banyak Kreko, tapi Kreko ni dia satu dia mati sebab PKP, kedua sebab dia translate tu secara haram lah. Secara haram lah dalam BM. Dulu pun macam sebelum Kreko ada satu syarikat penerbitan Comic House, dia bagi manga ni dalam bentuk jilid. Dari situ kita kenal, kebanyakan kita lah kenal Mutiara Naga, Dragon Ball. Kita kenal pasal Satria Pedang, Samurai X. Kita kenal One Piece, ataupun kat bahasa Melayu Budak Getah kan. So selain Kreko apa lagi satu tu tak ingat. Dan ada satu lagi majalah yang lebih kurang sama lah, supaya diorang pun nak bagi kita pengalaman layan Weekly Shonen Jump tanpa perlu beli Weekly Shonen Jump. Tapi sayangnya dia yes, Dunia Arena, betul. Gempak ada macam gempak Stars, Stars, Hype, Utopia, itu semua versi Melayu. Tapi dia cuba nak buat benda yang sama, tapi dia punya karya-karya dia terlalu singkat lah. Tak banyak yang boleh bertahan lama. Kalau yang lama pun, kalau Malaysia, Kijia, karya Zin. Yang best juga KO King, Zin juga, tu best sebab dia fighting. Dan
Helios Eclipse, Kauru. Tapi Helios Eclipse ni dia terlalu banyak sembang, so anda rasa bosan. Kalau macam band, kalau macam yang bertahan sekarang ni biasanya famous Kiss lah. Tapi dia komik strip, dia bukan komik panjang. Apa, Lawak Campus. Kan, sampai sekarang masih ada. Jadi senang cerita lah. Senang cerita dia bertahan dekat Jepun ni sebab dia satu, dia relatable dengan life. Dia ada banyak aspek. Dia seberapa pelik pun dia akan boleh relatable lah. Macam battle manga dia pasal pertarungan jiwa seorang remaja kan. Kalau macam cerita pasal hero manga ni dia cerita biasanya watak utama lelaki dikelilingi banyak potential girlfriend ataupun actual girlfriend lah. Which is memang remaja lelaki confirm akan suka. Lepas tu dia akan ada slice of life, drama-drama ataupun kadang-kadang gag manga yang bersifat lawak kan. Kadang-kadang macam tu. Jadi dia satu, dia senang dikaitkan dan menghiburkan lah. Dan paling penting, so kalau cukup laris, dapatlah anime, dapatlah terjemah kepada anime, dapatlah terjemahan kepada bahasa lain. Macam manga yang pendek pun, macam Chainsaw Man, dia 96 episod je, tapi sebab dia punya penyampaian tu best oleh mangaka dia, Fujimoto Tatsuki. Dia sampai beberapa tahun saja lepas berhenti, dia dah dapat adaptasi manga. Tak silap tahun ni ke tahun depan. Ada yang sampai boleh bertahan lama lah, macam JoJo's Bizarre Adventure. Dah berapa, sampai dah part ke-8 dah. Dia ada 8 versi. Pun masih boleh bertahan sampai sekarang. Macam tu lah. So, tu untuk jawab soalan Kukin lah. Ada soalan lain? Sila kalau ada soalan. Sila. Ni kiranya macam untuk antum throwback jugalah. Dengar tak? Dengar. Saya just nak bagi pendapat je kot. Untuk soalan cooking tadi tu, kenapa manga masih popular sekarang Yang ni yang pemerhatian saya personal opinion. Satu, ini manga ni dia anime is kartun kita tengok. Tapi manga is something that we read, right? So kita pergi balik budaya orang Jepun, di mana orang Jepun ni dia memang kuat baca buku. Kalau kita pergi je Jepun ataupun negara lain yang awak jumpa orang Jepun, awak memang akan tengok dia orang pegang buku. So I think that's why manga ni dia masih popular zaman sekarang, sebab masih ada orang yang membaca buku dalam bentuk manga lah, membaca kartun dalam bentuk buku, which is manga. Dan kalau kita tengok Korea ni dia terkenal dengan webtoon kan. Dia banyak drama-drama yang diadaptasi menjadi daripada webtoon, which is this one pun sebab di Korea memang ada budaya dia sendiri, di mana memang ada satu kedai buku, kedai komik, kedai manga yang memang diorang akan lepak di sana. Itu budaya diorang. So bagi pendapat saya, kenapa manga ni masih lagi hidup di negara sekarang adalah budaya-budaya ini. Sekiranya budaya-budaya ini mati di negara mereka, di mana di negara Jepun dan Korea ataupun di Hong Kong, mungkin kita tidak akan dapatlah manga tu daripada negara sana. So ini pendapat saya lah. Sebab saya punya bos Jepun saya, dia memang sebelum ni saya tak pernah tahu pasal manga Haikyuu. Dia memang peminat volleyball yang sangat tegar dan dia memang main volleyball, dan dia yang perkenalkan saya untuk manga Haikyuu ni lah. Which is dia dah umur 40 plus dan dia masih membaca manga. Dan manga yang dia beli dikongsikan dengan bos-bos Jepun yang memang dah berumur yang lain, dan mereka masih membaca manga walaupun umur mereka dah 40. Bagi saya, kenapa ia bertahan adalah kerana budaya. Allah. Menarik tu. Thank you Kak Zarina dan juga Anwar. Kita teruskan dengan buku yang kedua.
The Little Prince oleh Antoine de Saint-Exupéry yang akan dikongsikan oleh Syafiqah Atira. Silakan. Okay, terima kasih Ken. Okay, hari ni saya akan share pasal The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry. Tak tahu macam mana ni eja sebab dia bahasa Perancis kan. Tapi sebenarnya baru tahu pasal buku ni juga beberapa tahun, walaupun orang kata macam antara the third most famous book lah selain daripada Holy Quran, Quran dengan Holy Bible. So dia macam third lah, yang paling banyak cetakan dekat seluruh dunia. Dah diterjemahkan lebih daripada 300 bahasa dan dialek. Dan buku ni sebenarnya ditulis pada tahun 1940 oleh Antoine de Saint-Exupéry ni lah. Maknanya dia orang Perancis. Dia 1940 tapi sampai sekarang famous dan relevant. Sebab first tengok tajuk buku ni sebab teringat yang ada usaha untuk menerbitkan di dalam bahasa Melayu lah tahun ni oleh Puan Azhar Rahman kot. Tajuk dia Putera Kecil. Okay, tapi ni versi bahasa Inggeris yang saya kebetulan terjumpa dekat Popular sebab murah. Dapat pada harga RM20 kot satu ke RM12. Macam dapat murah lah sebab tu beli. Lepas tu ingat tu macam buku kanak-kanak sebab macam hikayat Putera Kecil. Putera-putera hikayat-hikayat tu kan macam cerita bedtime story macam tu kan. Ingatkan macam lagipun tengok dalam tu bila belek-belek macam ada gambar macam budak-budak lah. Dia macam bedtime story. So macam tak tahu apa. Tapi saya macam pernah tengok lah yang orang share yang buku ni macam philosophical macam tu. So yang tu yang terbeli. Okay, bila baca-baca sebenarnya memang nampak macam buku kanak-kanak. Tapi sebenarnya dia ada banyak lessons yang adults boleh ambil jugalah sebenarnya. Dia macam ada metaphors banyak. So cerita dia. Antoine de Saint-Exupéry ni ni dia orang Perancis. Dia ni seorang dia ni apa dah nama dia? Seorang pilot. Pilot. Dia ni seorang pilot yang hidup carefree lah sepanjang hidup dia lah. Tapi hidup dia tak lama pun, dalam umur 40 something. Dia ni forward pilot. Dia tulis beberapa buku yang lain jugalah. Di umur 40 dia ni banyak hidup mengembara lah. Dan buku ni ditulis atas inspirasi daripada dia pernah terhempas dekat gurun Sahara lah. So buku ni ditulis berdasarkan pengalaman dia terhempas tu. Okay, jadi apa dah saya nak cerita tadi? Tapi dia dia hidup dia tak lama lah. Di umur 40 lebih tu dia meninggal. Meninggal pun sebab last expedition dia orang jumpa macam orang tiba-tiba dia hilang. Macam kisah Amelia Earhart kan, yang macam tiba-tiba hilang kan masa tengah terbang dengan pesawat. Samalah kisah dia tiba-tiba hilang. Lepas tu tahun 2000 something kot yang orang baru jumpa bangkai pesawat dia dekat laut. Tak ingatlah laut mana lah, tapi maknanya dia meninggal masa ekspedisi dia lah. Okay, so dalam keyword dia, dalam keyword apa panggil yang kat depan tu, kata-kata pengantar. Dalam kata-kata pengantar dia sendiri cakap yang buku ni memang dedicated kepada kanak-kanak. Tapi juga dedicated kepada orang dewasa sebab orang dewasa pun semuanya pernah menjadi kanak-kanak pada suatu masa dahulu. Cuma ingat ke tak ingat je lah pengalaman masa kecil. So benda ni ditulis buku ni untuk relive balik that experience. Dan so, bila saya baca tu memang macam memang menyentuh hati jugalah sebenarnya. Okay, jadi dia buku ni ada 27 chapters. Okay, chapter pertama dia tulis dari segi point of view dia. Maknanya seorang lelaki dewasa yang bercerita masa dia kecil. Okay, dia ni suka melukis. So masa dia kecil, dia ada lukis satu benda ni. Dia lukis satu benda ni, dia bayangkan dekat satu hutan ni ada seekor boa python ular sawa lah yang telan pemangsa lah. So dia terbaca kan. So dia pun try lah lukis dengan imagination dia try lukis lah. Tapi dia lukis dengan bentuk ni. So macam dia lukis, lepas tu dia tunjuk kat orang dewasa. So dia suruh teka lah apa benda ni kan. Lepas tu orang dewasa dia suruh teka, dia tanya, takut tak kalau tengok ni?
dia tanya orang dewasa. Dia sebagai seorang kanak-kanak umur 6 tahun masa tu, dia cerita pengalaman dia. Lepas tu orang dewasa yang jawab dia salah standard lah. Kanak-kanak suka bertanya kan, curious kan. Suka kita jawab, suka orang dewasa jawab. Tapi orang dewasa tanya, takut? Kenapa nak takut pula? Kenapa? Sebab nampak macam topi kan. Instead of bawah, instead of ular, nampak macam topi kan. So macam kenapa perlu takut dengan topi? Lepas tu dia pun explain lah dekat orang dewasa tu yang tu bukannya gambar topi. Tu gambar seekor ular sawa tengah telan pemangsa dia. Tapi tapi bila dia cuba bila dia cerita, orang dewasa ni macam dah kenapa kita kan macam suka tahu macam tak logiknya, kenapa lukis macam ni, kenapa ular patutnya bentuk macam ni ni macam tak logik langsung. Lepas tu dia pula kena explain pula sebagai seorang kanak-kanak 6 tahun, dia kena explain pula dalam ni ada gajah sebenarnya, sebab tu besar macam ni instead of topi. Benda ni lah ialah ular yang ada telan gajah. Tapi orang dewasa bila dia explain macam tu, dia macam mengarut lah apa semua. So dia kata tak payahlah lukis lagi, baik fokus dekat benda-benda subjek yang belajar kat sekolah, geografi ke matematik ke apa semua, macam stop the imagination-nya. Jadi sejak daripada hari itulah yang si penulis atau pewatak lelaki dewasa dan cerita ni, dia give up untuk jadi painter sebab dia rasa macam orang dewasa tak faham pun apa yang dia cuba sampaikan kan. So jadi bila orang dewasa tak faham, jadi kanak-kanak sentiasa kena explain, dan benda tu meletihkan kanak-kanak lah, sedangkan dia suka tanya. So sebab bagi kanak-kanak, imagination kan, benda tu patutnya tak ada sepadan, patutnya tak payah explain, tak ada logik pun. Kenapa rose kena colour merah, boleh kan colour hijau. Macam bagi kanak-kanak benda-benda macam tu. So dia sebabkan pengalaman tu, dia jadi berhenti melukis. Lepas tu dia jadi fokus lah dekat study. Dia fokus dekat geografi. Dia katakan, jadi dia belajar yang sebenarnya orang dewasa, grown ups, adults, sukakan figures. Dia suka benda-benda yang nampak, suka benda-benda logik. Jadi no use lah dia try explain this kind of seni ke apa ke, no use. So dia pun start belajar dan dia pun akhirnya membesar menjadi pilot lah, terbangkan pesawat ni pada tahun 1930s, 1940s lah masa tu. Lepas tu dia cerita lah yang start pada tu dia mengembara seluruh dunia apa semua. Dia dah jumpa dengan ramai-ramai orang. So bila dia jumpa orang, dia try buat eksperimen. Bila dia sebagai orang dewasa sekarang, dia try buat eksperimen. Dia akan tunjuk balik gambar drawing number 1 ni, drawing yang tadi. Lepas tu kalau orang tu cakap tu topi, dia akan tone down, level down diri dia sama dengan orang tu lah. Maknanya dia akan cakap benda-benda yang grown up cakap. Tapi kalau orang tu cakap benda lain, maknanya according to that person's imagination, jadi dia akan baru dia akan bercakap pasal benda-benda yang imagination dia, mengikut imagination dia. Okay, jadi tu chapter 1 lah. Tu berdasarkan cerita pengalaman masa kecil. So dia membesar menjadi orang dewasa kan, jadi juruterbang pesawat kan sekarang kan. Lepas tu dia hidup sendirian lah sebab dia rasa macam no one that he can talk to. Diri dia yang sebenar ialah kanak-kanak kecil. Dia ada inner child lah, kanak-kanak yang suka bertanya, suka melukis apa semua tu. So dia rasa macam tak difahami lah. So dia kena macam create a persona, another persona lah. So satu hari masa dia besar, dia dah jadi pilot apa semua sekarang, dia terbangkan pesawat melepasi Gurun Sahara. Gurun Sahara ni cerita bila dia besar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu dia satu peristiwa jadi, dia terbangkan pesawat dekat Gurun Sahara, terhempas kan, enjin rosak. So Gurun Sahara kan tak ada orang, semua memang pasir, padang pasir, gurun kan, memang tak ada air, tak ada semua. Lepas tu memang pesawat terhempas lah, tinggal nak mati je lah. Dia cuba cari air apa semua, tak ada, dia struggle lah beberapa hari, memang scarce lah air apa semua. Sampailah dia macam masa tu dia macam fikir nak mati je lah, question of life and death kan. Lepas tu tiba-tiba dia terdengar seorang suara kanak-kanak yang cakap kat dia, please draw me a sheep. Macam dia dah nak mati dah semua kan. Dia macam dia dah tinggal macam tak ada harapan nak hidup dah semua. Tiba-tiba dengan suara budak yang minta lukis biri-biri, macam pelik lah. Lepas tu terkejut lah dia kan. Lepas tu dia jumpa lah, ni lah Little Prince.
ni saya cerita awal-awal je lah, nanti belakang tu saya tak cerita panjang. Ni cuma untuk menceritakan je. So dia jumpalah kanak-kanak ni, kanak-kanak mungkin umur 7-8 tahun yang tiba-tiba suruh dia lukis biri-biri. So macam pelik lah, dia lah gurun saharap semua. Lepas tu, tapi dia macam layan jugalah budak tu kan, dia layan tu. So dia pun, dia pun tanyalah budak tu daripada mana semua kan, kenapa tiba-tiba ada kat sini semua, dah lah tak ada orang semua, macam siapa ni kan. Lepas tu, tapi budak tu keep on asking, can you please draw me a sheep, can you please draw me a sheep. Lepas tu dia, akhir sekali dia try lah tanya, dia cakap dekat budak ni yang dia dah stop lukis sejak umur dia 6 tahun dah. So lukisan dia pun tak cantik dah, hodoh dah apa semua kan. Dia dah stop. Sekarang dia a fully grown up adult. So lepas tu dia cuba explain kat budak tu, tapi budak tu tak nak. Budak tu keep on cakap benda yang dia nak kat, nak lukis sheep. Lepas tu sekali dia fed up, barulah dia cakap yang dia lukis dia pun lukis lah benda yang dia ingat masa dia kecil tu, iaitu seekor ular yang telan, yang macam topi, yang macam topi tu. Tapi budak tu tak nak, budak tu suruh lukis biri-biri. Dia cakap dia tak reti. Lepas tu sekali baru dia lukis, try lukis biri-biri. So macam dia pun explain lah macam mana dia lukis biri-biri. Lepas tu budak tu tak puas hati, lepas tu lukis biri-biri bentuk macam ni pula. Lepas tu dia buat bentuk lain pula lah. Kiranya macam banyaklah conversation antara dia dengan budak tu kan. So last sekali dia pun malas nak layan budak tu, sebab budak tu macam tanya banyak soalan. So dia lukis kotak instead. Dia lukis kotak. Lepas tu dia cakap, ni lah final. Sheet tu sebenarnya biri-biri tu ada dalam kotak ni. Biri-biri tu ada dalam kotak ni. Lepas tu barulah budak tu macam memang tu yang dia nak sebenarnya. Lepas tu itulah. Jadi macam start daripada itulah conversation tu bermula. So budak tu pun ceritalah yang tempat dia duduk dulu. Semuanya dia pun start daripada itulah, dia cerita yang dia sebenarnya seorang putera yang datang daripada planet yang lain, di mana planet dia tu semua benda kecil. Rumput apa semua tu kecil. Dia ada 3 volcanoes, 3 gunung berapi lah dekat situ. So as time goes by, macam tu, as time goes by lah. Maknanya start daripada tu lah, dia orang start making acquaintance together kan. Lepas tu, budak tu barulah tahu yang budak tu sebenarnya putera kecil daripada planet yang lain yang ada adventure daripada planet ke planet lah. Last kali tercampak kat bumi. So itulah start bila dia ada friendship dengan Prince ni lah. Prince ni, kanak-kanak kecil ni lah, kanak-kanak kecil pun ceritalah pengalaman dia masa adventure dia yang ada dekat planet-planet yang lain. So macam banyak lah dia cerita yang apa dah nama tu, dia cerita yang daripada planet lain. So macam yang pilot ni, dia terbayang lah yang macam planet tu kecil. Dia pun teringat lah mata pelajaran geografi dia belajar dulu masa kecil, sebab banyak planet-planet, banyak asteroid. So dia suspect yang Prince ni mungkin datang daripada asteroid ni, nama dia asteroid 325. Tu pun so macam B612 lah. So tapi lepas tu dia pun teringat lah yang ada satu kisah. Lepas tu dia macam cerita dengan budak ni. So budak dia pun ada apa dah nama tu, sambil tapi banyaklah kisahnya. Budak tu cerita pasal banyaklah kisah-kisah yang budak tu cerita pasal planet-planet yang dia pernah pergi, pasal orang-orang yang dia jumpa, pasal dia jumpa dengan Rose, dia jumpa dengan Fox, musang, dia jumpa dengan businessman, dia jumpa dengan raja. So macam masing-masing kisah-kisah yang dia jumpa tu, setiap satu tu ada kisah-kisah dia sendirilah. Contohlah dia jumpa dengan drinker. Lepas tu dia tanyalah dekat planet lain lah ni, jumpa dengan drinker. Lepas tu dia tanya drinker tu, kenapa minum alkohol kan. Lepas tu si drinker tu cakap sebab dia nak lupakan something. Lepas tu budak tu tanya lagi, nak lupakan apa? Lepas tu yang lelaki tu pun cakap nak lupakan yang dia drinker. Macam tu lah, sort of macam tu lah. So macam dia pun, lepas tu budak tu macam
The Little Prince pun macam pelik lah. Kenapa? Pelik lah orang dewasa ni macam selalu pelik lah. Dari segi pandangan Little Prince ni dia curious lah. Dia pelik lah kenapa orang dewasa ni pelik sangat. Lepas tu dia jumpa dengan businessman. Lepas tu businessman tu dia asyik kira-kira bintang. Asyik kira. Lepas tu budak tu tanya kira apa? Lepas tu dia cakap kira bintang. Lepas tu kira berapa? Lepas tu yang businessman tu kira-kira lagi 500 million, 500. Maknanya banyak lah yang dia kira-kira. Lepas tu macam budak tu keep on asking questions. Tapi jawapan-jawapan yang dia dapat daripada orang yang dia tanya tu macam pelik-pelik lah jawapan dia. Jadi pandangan dia sebagai seorang budak kecil, semua grown up tu pelik-pelik lah. Lepas tu Kak Afiqah, kena wrap up dalam seminit, boleh? Okay. Tapi panjang. Tapi macam okay lah. Tapi bila ada satu tu yang paling saya ingat, dia jumpa dengan musang liar lah, fox. Dia jumpa dengan musang liar. So macam musang liar tu musang liar tu boleh bercakap lah dengan dia dalam bahasa tu, tak ada bahasa mana, nama pun fiction kan. So lepas tu musang liar tu bagi pesanan dekat dia lah yang you can only see essentials via heart lah, not via eyes. Macam tu lah lebih kurangnya. Maknanya macam sebab cerita dia banyak, buku ni dia banyak metaphors tau. Dia macam dia cakap rose, tapi rasanya bagi kita sekarang, bagi adults, kita baca rose tu muka perlembangan benda-benda yang kita admire. Ataupun dia cakap pasal stars. Dia cakap yang setiap orang yang dia jumpa tu masing-masing ada stars, bintang berbeza. Bintang tu macam mewakili dreams masing-masing lah. Macam banker mungkin wealth, kekayaan ialah stars dia. Ataupun bagi seorang macam dia, rose tu, benda yang dia admire tu ialah kekayaan, macam bintang dia. Macam masing-masing kita semua ni masing-masing ada kita punya stars kita sendiri, priority kita sendirilah. So macam cerita ni bila baca-baca sekarang sebagai seorang dewasa macam baru rasa macam banyak metaphors lah, dia banyak metafora, pelambangan lah. Dia macam agak deep lah. Untuk budak-budak mungkin dia baca macam kisah-kisah je, tapi bila kita dewasa baca macam, kalau kita rasa lost, kita baca ni dia macam ada banyak lah lessons yang kita boleh dapat kan, tapi banyak sangat lah. Dia macam, buku ni ada audiobook juga, boleh cari dekat YouTube lah, macam menarik lah. Audiobook dia sama je dengan buku dia pernah baca. Sejam lebih je kot dekat YouTube. Tapi macam menarik lah, dia ada movie juga. Dia ada banyaklah shows yang based on this. Tu je lah kot saya explain apa. Tapi menarik lah untuk kita orang dewasa baca, untuk memahami cara pandang dunia kanak-kanak, untuk yang sentiasa curious dan imaginatif. Tu je lah kot. Terima kasih Kak Bika. Menarik tu. Saya faham lah, maksudnya fiction ni kita jadi susah nak simplify kan kalau cerita, sebab mungkin kita terlepas plot yang penting. Saya buka kepada soalan. Assalamualaikum. Tanya Safika, pada pendapat Pika, apakah sebab buku ni boleh translate ke banyak bahasa dan diterima oleh ramai orang lah? Tahulah, rasa sebab dia macam dia cakap pasal benda dalam hidup kot. Dia macam benda-benda yang essentials dalam hidup. Maksudnya macam dia boleh diterima pakai untuk semua golongan. Dia macam kanak-kanak. Relatable lah, kira relatable lah. Relatable. Sebab benda tu kan macam, apa panggil tu? Nak kata immortal. Bukan. Apa? Evergreen Macam topik dia, theme dia tu evergreen lah. Maknanya macam sentiasa ikut zaman lah. Macam benda tu tak berubah. Valid lah sampai sekarang. Sebab tu kot. Banyak lesson. Soalan? Apa lesson yang paling membekas di hati daripada buku tu? Ada sekejap saya kena apa ni? Quotes. Okay. Yang saya ingat ada satu ni, dia ada perbualan dia dengan seekor musang tu kan. So macam musang liar lah. So macam musang liar tu, first budak tu jumpa dengan musang liar tu macam was-was, macam ni manusia
maknanya manusia aku kena bunuh lepas ni. Maknanya cycle dia sama je. Maknanya musang tu akan makan ayam, manusia akan tembak musang tu. So macam cycle dia sama. So dia tanyalah budak tu, sebab budak tu tak pernah tengok musang selama ni dalam hidup dia. Dalam planet dia apa semua tak ada wujudan makhluk bernama musang kan. So macam tu first time tengok musang. So musang tu lepas tu so macam musang tu tanyalah, kamu ni siapa? Kamu mesti nak bunuh aku lah. Sort of macam tu lah. Lepas tu dia cakap, tak, saya adalah macam lebih kurang macam budak kecil lah. Tak ingat ayat dia macam mana. Tapi macam dia cakap, tapi kamu manusia, mesti kamu penipu. Kalau kamu bukan penipu, maknanya kamu bukan manusia lah. Tapi budak tu cakap, tapi tak, saya bukan penipu. Dia macam pada pandangan musang tu, semua manusia sama je, semua penipu lah. Kalau macam bahasa sekarang macam dia nampak satu man trash kan, semua man trash macam tu lah. Macam dia macam tak kena sikit, tapi macam sort of macam tu lah. Dia macam generalization. Sebenarnya semua manusia pada asas ni secara fitrahnya kita baik je, tapi as time goes by tu mungkin ada pengalaman-pengalaman yang shape us, itulah, ataupun negatif influence yang kita dapat ke apa ke yang membuatkan benda-benda tu jadi kat kita lah. Itulah tu. Dia macam tak semua sama lah. Kita tak boleh nak generalize orang secara sama lah. Itu benda yang saya boleh ingat lah. Ada beberapa kita pasti ingat sebab banyak sangat quote dia. Menarik tu. Ada soalan lagi? Oh, satu lagi saya nak share satu quote lah. Dia metaphors kan. Dia banyak pelambangan. So dia nak cakap yang budak tu okay, kita ada banyak, budak tu ada jumpa banyak bunga mawar, bunga ros dekat field, dekat dataran kan. So dia pun tapi musang tu pesan kat dia yang okay, semua ros sama, tapi ros yang dia jaga tu ros yang dia jaga tu special untuk dia je lah. Sebab apa? Sebab it is the time that I have spared, it is the time that you have wasted for your rose that makes your rose so important. Maknanya kita, kalau kita tengok bunga-bunga lain apa semua, kita tak rasa apa-apa. Tapi kalau kita jaga bunga tu daripada kecil, kita tanam bunga tu, kita baja dia, kita tu apa semua. So it's the time wasted that we give for that rose tu is so important lah. Itulah. So lepas tu kalau apa-apa yang kita jaga tu, kita sentiasa kena be responsible to whatever happens to that rose lah. Kalau dia mati semua, it's our responsible lah untuk yalah jaga benda tu. Sebab dia mati tu sebab kita tak jaga dia betul-betul lah. Bila baca ayat ni saya macam dia macam walaupun saya tak ada anak lagi lah, dia macam kalau kita ada anak macam we are responsible for our kids ke apalah. Itulah. Banyak metaphors. Menarik tu. Terima kasih Kak Vika dan yang tanya soalan dan dua-dua soalan kan tadi. Sebab macam bila Kak Vika share tu, dia rasa nak pergi cari audiobook dia tu. Dia punya macam kalau dalam buku yang How to Read a Book tu, dia ada bahagian yang How to Read Imaginative Literature. Stories lah. Lepas tu dia akan dia punya point yang pertama adalah untuk cerita-cerita macam ni, dia kena baca terus sekali harung supaya kita boleh immerse dalam cerita tu. So dia lain sikit. Kalau macam non-fiction kan kita boleh baca buku ni, betul kita baca buku lain, kita nak compare ke apa. Tapi kalau cerita, dia cadangkan adalah untuk habiskan dalam satu sitting ataupun dua sitting. Yang mana agak mencabar, tapi make sense lah. Sebab kadang-kadang saya perasan kalau novel, kalau saya berhenti dan kita baca benda lain, nanti nak get back kepada novel tu dia susah. Macam kena baca balik. Adalah part-part yang mungkin tertinggal ke terlupa. So cari yang saya nak cari buku tu nanti lah. Okay, yang seterusnya buku yang ketiga adalah Seorang Tua di Kaki Gunung oleh Azizi Haji Abdullah.
yang akan dikongsikan oleh Kak Aina. Dipersilakan. Okay, terima kasih Kukin. Okay. Assalamualaikum semua. Ini buku yang saya akan kongsikan. Sebenarnya kalau saya pergi beberapa kursus penulisan atau apa-apa yang berkaitan buku, buku ni selalu disebutlah sebenarnya buku Azizi Haji Abdullah. Kalau ikutkan banyak juga karya yang macam meletup lah. Macam hari tu yang Ayahanda tu baru adaptasi ke TV kan. Lepas tu kalau tengok karya Azizi Haji Abdullah ni, kalau masih hidup mungkin beliau menjadi antara calon sastrawan negara lah. Tengok dia punya senarai karya kan. Jadi untuk buku ni sebenarnya saya korek-korek almari kitab arwah atuk saya, lepas tu terjumpa pula buku Mausu, sebab ini adalah buku Komsas untuk tahun 1982. Sebab dia menang sayembara hadiah novel Gapena Yayasan Sabah. Kebiasaannya novel-novel yang memenangi anugerah akan dipilih sebagai silibus Komsas. Dan yang uniknya ialah walaupun novel ni dah dikatakan hebat semua, tapi dia hanya menang tempat kedua. Dan masa tu tak ada tempat pertama pun. Nak katanya begitu strict lah pemilihan masa dulu. Okay. Jadi saya pergi terus kepada sinopsis. Dia ada 6 watak utama. Jadi saya mula dengan Tukia. Tukia dan Besar ni adalah pasangan suami isteri yang berusia, Tukia berusia 73 tahun, Besar berusia 72 tahun. Lepas tu mereka ada anak bernama Fikri. Lepas tu Fikri dah kahwin dengan Fatimah dan ada 2 orang anak yang bernama Farid dan Lamin. Jadi pasangan Tukia dan Besar ni duduk di Gunung Bongsu. Gunung Bongsu ni terletak di Kedah. Kebiasaannya macam penulis dulu dia bila dia cerita pasal tempat tu adalah tempat yang macam berkaitan dengan dia lah. Kalau Kuki pernah cerita pasal novel Shah Nun Ranjau Sepanjang Jalan pun, kebanyakan background dia adalah background tempat tinggal penulis sendiri kan. Macam tu juga macam Ihsan Mat Said masa tulis Salina, sebab Ihsan Mat Said pernah duduk kat Singapura, jadi latar tempat dia tu macam beralih-alih antara tanah Melayu dengan Singapura. Jadi pasangan Tukia dan Besar ni duduk di Gunung Bongsu dan anak mereka ni duduk di bandar lah. Pada awal bab dia dah macam tertunjukkan yang Tukia dan Besar duduk di kampung. Lepas tu anak dia ni adalah macam rare breed dalam kampung tu lah, sebab dari kecil nampak kebijaksanaan dia. Lepas tu ada orang macam sponsor untuk dia belajar di sekolah berasrama penuh. Lepas tu dapat sambung pelajaran ke luar negara. Bila balik jadi pegawai kerajaan lah dan berkahwin dengan Fatimah. Fatimah ni kira orang bandar dan menjadi kebiasaan untuk Fikri balik kampung macam sebulan sekali. Lepas tu beri duit macam kepada ibu bapa. It's a normal thing yang anak-anak lakukan, bagi duit. Walaupun bila penulis tulis dia bagi tahu berapa rate, berapa yang dia bagi, semua kita boleh tahulah yang anak dia bagi sebenarnya tak cukup dan mak bapak dia masih perlu bekerja lagi. Lepas tu dia teruskan cerita tu dengan walaupun anak dia tak selalu balik, tapi Tukia dan Besar ni sangat sayang kepada anak kedua Fikri lah, iaitu Lamin. Sebab Lamin ni suka balik kampung. Tapi kalau anak yang pertama tu tak suka, dah tak suka. Lepas tu dia suka kutuk rumah
rumah atuk dia ni lah, Tukia. Kalau saya bayangkan rumah dia ni pondok yang teruk macam cerita macam pondok buruk macam tu lah. Standard macam orang lama yang macam mana rumah yang dah dia very detail. Dia tulis rumah pakai atap, sebab dia banyak sangat yang tumbuh-tumbuhan, atap nipah ke apa. Jadi dia akan beritahu selang beberapa bulan akan ganti balik dia punya atap tu, betulkan. Lepas tu ada beritahu basah rumah tu apa semua kan. Dia bagi tahu condition ni very detail. Lepas tu satu hari dia sangat rindu kepada Lamin dan dia tahu masa tu cuti sekolah. Jadi Tukia dia minta seorang orang kampung ni tolong tulis surat kepada Fikri lah, minta tolong hantar balik Lamin, sebab dia nak spend time dengan Lamin. Jadi lepas tu Lamin pun datanglah dalam lepas seminggu kan. Tukia kalau boleh nak Lamin tahu semua cara-cara kerja kampung. Pada pendapat Tukia, kerja-kerja kampung, nilai alam ni semua tak boleh diputuslah pengetahuan dia. Cucu dia ni kena kenal semua jenis pokok, cara nak buat tangga untuk ambil madu lebah, dan bermacam-macam lagi lah. Saat kiranya macam bila cucu Lamin ni balik, itu adalah saat yang paling menggembirakan lah. Rasa tu standard lah untuk macam atuk-atuk dan nenek yang kesunyian. Cucu adalah tempat melepaskan macam kegembiraan macam tu. Jadi tapi ada satu tragedi lah. Kiranya macam Tukia nak tunjukkan Lamin betapa seronoknya duduk kampung. Lepas tu dia nak bagi tahu Lamin nak dapatkan madu lebah. Tapi macam kebiasaannya kalau madu lebah ni dia akan share dengan orang kampung. Dia bagi tahu macam orang kampung, jadi jom kita dapatkan ambil sama-sama. Tapi kali ni dia agak, dia cakap tamak pun sebenarnya. Jadi tamak sebenarnya sebab nak tunjuk dekat anak, dekat cucu. Jadi dia macam buat tanda dan cuba ambil lebah tu sendiri. Dan terjadi berlaku apabila Tukia disengat lebah. Rasa macam ribuan lebah lah, sebab kalau description tu muka merah, macam panas, sampai terpaksa masuk hospital. Satu yang Tukia ni dia tak nak mengaku ialah bila orang sekeliling dia semua cakap, kan dah tua, kenapa nak kena buat macam tu? Jadi benda-benda kata-kata orang sekeliling ni dia banyak mencabar semangat seorang tua ni lah. Dia ada ego orang tua dia sendiri. Lepas tu bila jadi tragedi macam ni, jadi Fikri, Fatimah dan Farid baliklah sebab tahu kan kalau boleh Tukia tak nak anak dia tahu supaya dia tak bawa balik Lamin dan tak timbul masalah. Tapi bila dah jadi macam ni, berlaku macam perselisihan faham jugalah. Bila balik, Fikri paksa untuk Tukia ikut ke bandar, duduk bersama mereka sebab macam ulang ayat dia ialah ayah dah tua, jadi kita kena jaga. Tapi the thing is, orang yang dah biasa duduk bebas di gunung apa semua kan, tiba-tiba nak kena duduk di bandar, itu adalah satu benda yang macam restricted dia life lah. Saya boleh relate sendiri macam mak ayah pun kalau dia datang melawat dekat bandar, dia prefer untuk tak duduk lebih 2 malam macam tu sebab that is not their life. Sama lah apa yang jadi dengan Tukia, dia tak nak duduk di bandar. Dan lepas tu ada satu kata-kata yang macam sangat mencabar Tukia ialah bila anak dia, cucu dia Farid cakap rumah atuk dia dah nak roboh, buruk, tak payahlah duduk sini. Jadi benda tu mencabar. Dan sebelum tu masa dia pergi gunung dengan Lamin, dia jumpa satu pokok cengal. Pokok cengal ni sebesar 2 pemeluk setengah.
Bila dengar cakap Farid yang menghina rumah Tukia ni, jadi berkobar-kobar lah semangat Tukia untuk membina rumah baru. Lepas Lamin balik, memang berminggu-minggu jugalah guna kudrat seorang tua ni setiap hari cuba untuk tumbangkan pokok cengal disebabkan untuk membina rumah baru. Apa yang terjadi ni? Saya rasa lebih baik saya bagi tahu Jasab. Spoiler alert lah. Tak feel lah cerita tu. Jadi satu hari tu pokok ni dah nampak macam nak tumbang lah. Jadi Tukia pun ajak Besar untuk datang sekali. But what happened is kalau kita nak tumbangkan pokok kan sepatutnya macam ni dan kita berdiri di bahagian yang bukan pokok nak tumbang. Tapi masa tu buku tak apa kan spoiler. Tapi masa tu masa Tukia tak perasan pokok nak tumbang. Besar dah nampak dah dari tepi. Lepas tu kaki Tukia ni dia tersangkut dekat akar pokok cengal. Dan akhirnya pokok ni pun jatuh menimpa kaki Tukia lah. Dan masa tu dia macam dah terdengar-dengar orang macam cucu panggil lah apa semua kan, dia macam berimajinasi lah. Lepas tu tapi dalam masa yang sama tu dia masih ada semangat nakkan juga pokok tu. Jadi Tukia cakap dengan Besar untuk gergaji kaki dia. Benda tu masa tu memang sangat intens lah masa baca tu. Lepas tu tak sempat maksud pun terlupa dia gergaji ke tak. Dia tak gergaji tapi Besar cuba sedaya upaya untuk alihkan pokok tu, tapi tenaga seorang wanita berusia 72 tahun manalah kuat untuk alihkan. Lepas tu rupa-rupanya pokok tu jatuh landing dalam keadaan yang bukan land betul-betul. Lepas tu pokok tu nak betulkan kedudukan dia jatuh, dia menimpa dada Tukia. Jadinya Tukia mati dalam keadaan ingin membina rumah lah untuk ditunjukkan kepada cucu dia yang atuk pun boleh ada rumah baru. Rumah aku tak buruk, aku tak tua. Benda-benda macam tu lah. Ia tragedi lah. Lepas tu Fikri paksa pula mak dia balik. Tapi mak dia tinggal di bandar lah. Mak dia cakap tak perlu aku duduk dekat sini pun ada orang bantu, orang-orang kampung. Lepas tu macam Fikri agak menyesal sikit lah sebab rupa-rupanya disebabkan kata-kata dia dan kata-kata anak dia tu menyebabkan kematian ayahnya. Ada satu ayat masa dia ajak Lamin duduk rumah, tinggal di rumah tapi ni masa yang Lamin datang nak bercuti, masa cuti sekolah. Tukia tanya Lamin, cuba Min minta pada bapa tinggal dengan atuk. Mau? Kata Tukia. Lepas tu Besar mengesok-esok dekat dengan Lamin. Itulah yang dia harapkan selama ini. Jadi dia harapkan cucu dapat duduk dengan dia sekali lah. Dia hantar di sekolah apa semua. Lepas tu jawapan Lamin ialah bapa tak bagi. Di sini hutan katanya. Rumah atuk buruk. Rumah atuk nak runtuh. So bila kena kata-kata macam tu, itulah perkara yang itu saat permulaan. Dan sehingga benda tu menyebabkan jadinya tragedi inilah. Sebenarnya tengok dah tinggal 25 saat tapi minta 1 minit lah dengan Kukin. Ada beberapa
nilai yang saya dapat daripada ni lah. Sebenarnya dia, bagi saya, dia ada kritikan kepada anak-anak yang tak menghargai tempat asal mereka, tempat kampung. Nak tak nak, itu dah tempat dia membesar. Dan macam mana? Dan bila berkata-kata dengan orang tua, sebenarnya kena berhati-hatilah. Tak disangka menyakitkan hati mereka sampailah menimbulkan kematian. Dan pada masa yang sama, pada pendapat saya, ia adalah kritikan juga kepada orang-orang yang tinggal di luar bandar yang tidak begitu terbuka kepada pemodenan sikit lah. Sebab dekat rumah mereka masih 1982, masa tu macam tak ada kemudahan tandas apa semua, dan mereka hanya menerima biasa benda tu. Tak ada, sebab bagi tahu buang air dekat tepi pokok je. Tak kisah pun sama ada tukia atau besar. Mereka tak berapa terbuka kepada kemodenan lah, sebab bagi mereka dah cukup. Tapi lepas tu ditunjukkan juga nilai-nilai pegangan kepada agama, sebab kalau penulis ialah latar belakang agama. Jadi ditunjuk dalam keadaan penat mencari mencari sesuap nasi apa semua. Maghrib Isyak masih pergi solat. Lepas tu kalau macam dia bekerja dekat hutan, bila tak ada air, dia menggunakan tayamum untuk bersolat. Maksudnya dia nak tunjukkan tak meninggalkan solat langsung lah dalam yang ni. Apa lagi ya? Lepas tu dia cerita pasal kitab membina rumah. Ada apa tu? Kiblatnya ke mana, hari apa kena buat rumah apa semua. Saya tak pernah tahu benda-benda macam tu, dan saya tak tahu benda tu betul ke tak. Tapi it's a new thing for me. Ditunjukkan kena hadap mana, apa semua, hari apa, jenis-jenis lepas tu pintu berapa kena buat, macam tu lah. Itu saja kot. Kalau ada soalan, tak sure penerangan cukup jelas ke tak. Terima kasih Kak Aina. Menarik tu. Dia macam, saya pernah kongsi buku Ranjau Sepanjang Jalan oleh Syah Nur Ahmad. Dia kalau macam dalam yang Kak Aina kongsi tu, ada babak yang mana bila kaki kena timpa dengan pokok, lepas tu disuruh gergaji kan. Kalau yang buku Ranjau Sepanjang Jalan tu, dia punya protagonis dia, Lahuma tu dia tercucuk duri. Dia macam duri, tak ingat nama apa, tapi nibung, yes, akan nibung. Dan kaki tu kena jangkitan. Lepas tu dia membengkak, bernanah, dan diterangkan dengan sangat detail yang sampai satu tahap yang Lahuma tu dia gunakan pisau cukur untuk cari duri nibung tu dekat mana, dan diterangkan dalam tulisan tu, dan kita boleh bayangkan macam scary kan, dia guna pisau cukur tu untuk korek kaki dia untuk keluarkan duri tu. Tapi maksudnya kedua-dua penulis tu dia ada babak yang intense, yang menunjukkan satu desperation ataupun kesakitan ataupun penyiksaan in a way. Tapi kedua-duanya latar belakang pun hampir sama, message yang berbeza. Tapi of course dia sangat menarik lah, sebab bila kita baca penulisan mereka, kita dapat seolah-olah kita cuba untuk faham macam mana situasi zaman tu, 1980-an, 1970-an, dan cara fikir komuniti tu. Silakan kalau ada yang nak tanya soalan ke, nak tambah ke. Tak ada nak tanya soalan lah, tapi
Terima kasih Kak Aina share sebab saya selalu tertanya-tanya seorang tua di kaki gunung ni pasal apa? Sebabkan cerita hantu ke apa ke? Sebab seorang tua di kaki gunung kan macam mana kebayan ke apa kan? Tapi itu punya cerita dia, so kekeluargaan lah sebenarnya. Okey, menarik lah. So macam betul lah macam kita cakap macam team dia kekeluargaan, latar masyarakat pada zaman tu tentang orang susah. Saya rasa Azizi Haji Muhammad yang dia tak sempat jadi sastrawan negara kan, yang orang fokus dia akan jadi sastrawan. Ke dia memang sastrawan negara? Tak sempat sebab meninggal. Aziz Muhammad Aziz Abdullah sorry. Muhammad tu kawan. Sorry. Lepas tu tak sempat dia meninggal pada 2011 kan. Lepas tu baru sastrawan negara yang lain lah kan. Betul. Okay. So sebab saya teringat saya tak pernah baca Seorang Tua di Kaki Gunung, tapi saya pernah baca novel Kahwin-Kahwin masa zaman sekolah tu, which is lebih kurang latar belakang yang sama. Maknanya cara penulisan Aziz Haji Muhammad ni memang jenis yang suka tulis pasal kekeluargaan dan kritikan sosial masyarakat feudalistik lah, masyarakat kampung desa pada zaman tu. Macam dalam Kahwin-Kahwin tu dia cerita pasal kahwin mut'ah pada tahun 2004, 2005, 2006 tu tengah famous kejap pasal kahwin mut'ah, kahwin kontrak. Memanglah kahwin tu dekat tradisi yang diamalkan kat luar negara, tapi masa tu pernah famous lah zaman-zaman Faisal Terani baru naik. Zaman-zaman masa Faisal Terani masih lagi bersifat penulis muda Islamik lagi lah pada masa tu. Haji Abdullah pada masa-masa tu dia ada tuliskan pasal benda ni dalam cerita kahwin-kahwin tu, pasal bagaimana perpecahan sebab kahwin kontrak, lepas tu tinggal tak ada nafkah apa semua, lepas tu boleh kahwin dengan orang lain macam tu. So memang jenis tulis-tulis benda-benda macam tu lah, maknanya cuma berbeza pada zaman je lah. Itu je lah. Teringat. Menarik lah. Okay, nak komen sikit. Dengar ke? Dengar ke? Okay. Satu benda, ni nilai yang saya rasa saya dapat lah daripada penceritaan Aina. Satu benda pasal apa, orang macam cara kita memahami orang tua. Sebab benda-benda ni sometimes kita macam tak mengambil iktibar. Kita tak cuba untuk memahami perasaan mereka kot rasanya. Especially pada zaman yang 50-an tadi. 80-an. 80-an. Zaman-zaman akak masih kecil lah tu. Apa bola ni. Dia memang apa, especially yang duduk di kampung lah. Memang mereka tidak biasa dengan pemodenan, benda-benda yang memang kalau bahasa Jawanya mereka tak akan kerasan kalau pergi tempat lain. Atau ke bahasa apa, kerasan dia memang selalu sebut lah tak selesa. So memang dia memang kalau pergi mana-mana duduk rumah anak ke sehari dua cukup lah sebalik. Sebabnya mereka punya apa, daily routine. Mereka ada daily routine. Bayangkan awak hidup selama 70 tahun di rumah tu, awak ada daily routine yang memang awak tak boleh nak tinggalkan. Masa tiba-tiba awak nak suruh orang tu pergi tempat yang memang sangat-sangat asing bagi mereka. Bayangkanlah kalau kita sendiri pun kita akan rasa macam culture shock. Apatah lagi untuk mereka yang berumur 70-an. So kat sini saya rasa lah pendapat saya, anak-anak zaman sekarang dia kena ada belajar teknik ataupun apa, tips, apa tu nama dia, tricks how to deal with the elders lah, maksudnya macam ni kita kena belajar lah macam mana supaya jelah hati mereka ni macam sensitif dan kita pun tak boleh nak cakap lepas. Tapi melainkan memang kita dah biasa dengan parents yang memang sometimes kita akan perasan anak bercakap kasar dengan mak bapak. Tapi sebenarnya bagi mereka benda tu biasa. So benda-benda macam ni lah. Setiap keluarga dia ada budaya dan cara hidup yang berbeza. So anak-anak ni kena main peranan macam mana nak play the trick so that mak bapak ni paling senang lah nak pergi hospital. Senang ke nak suruh mereka ni pergi hospital lah. Memang bagi alasan lah macam-macam. Tak nak pergi hospital, alah tak sakit, apa tak rasa sakit, dah sihat dan sebagainya. Benda-benda macam ni lah. Tapi memang
setiap daripada kita ada parents, siapa yang masih ada parents, dan try to understand macam mana nak deal dengan parents masing-masing lah, and find a way or tricks macam mana cara nak kita pujuk ataupun kita nak bawa mak bapak kita pergi hospital ke ataupun pindah rumah ke dan sebagainya. Benda tu lah. Kita tak tahu sebab cara hidup orang lain-lain. So you need to find the tricks yourself. Macam tu. Ini saya punya pengalaman dan macam saya punya pendapat lah. Wallahualam. Terima kasih Kak Zarina. Terima kasih Kak Ina untuk kongsian tadi. Baik, kita teruskan dengan yang terakhir, Isteriku dan Kedai Buku oleh Shin Takahashi. Dipersilakan Kak Zarina. Saya buat nota tapi saya rasa saya share je lah kot terus. Saya akan share screen. Okay. Nampak ke? Nampak tak? Nampak? Nampak. Okay, so judul buku yang saya nak bawakan pada hari ini ialah Isteriku dan Kedai Buku. Basically ada 2 volume lah. Volume yang pertama dan volume yang kedua. Jadi saya akan rangkumkan sekali untuk sesi kali ini lah sebab dia adalah satu cerita yang sama dan dan ada kaitan ada satu sama lain lah. Okay, saya mulakan dengan latar tempat dia. Basically cerita ini adalah sebuah manga yang ditulis oleh Shin Takahashi yang mengambil latar tempat di sebuah bandar kecil di pinggir Tokyo. Memang ayat ni diulang-ulang setiap kali chapter berubah. Jadi memang kita akan bayangkan di satu bandar ada satu kawasan berbelah ni. Sebenarnya bukan kawasan berbelah, dia macam shop lot lah. Dia macam shop lot. Dan dikatakan pembaca buku terbanyak di Tokyo ada di situ. So dekat situ ada sebuah kedai buku yang bernama Aoba. Aoba lah, kedai buku Aoba. So latar masa yang diceritakan dalam manga ni adalah 10 tahun selepas Perang Besar tamat. Saya cek lah Perang Besar tamat ni dalam zaman Showa. Zaman Showa ni dalam lebih kurang tahun 1940-an. So saya kira dalam 10 tahun selepas Perang tamat is dalam lebih kurang dalam 1950-an lah. So zaman kita merdeka lah. Zaman kita kemerdekaan. So ni zaman ni dikatakan ada pembaca buku yang terbanyak di Tokyo. So, okay. Ni yang saya ulas tadi ataupun saya mention pasal budaya membaca buku di Jepun ya. So ni antara yang saya rasa memang budaya ini telah terbentuk daripada zaman dahulu lagi. So okay. So saya bawakan kat sini ada sebenarnya dalam buku ni ada 3 watak utama lah. Yang pertama ialah Puan Chi. Puan Chi ni adalah isteri pemilik kedai buku. Puan Chi ni berasal dari keluarga petani yang miskin dan memandang rendah wanita. So memang pada zaman tu macam perempuan dipandang rendah dan macam perempuan tak payah belajar dan sebagainya lah. So basically Puan Chi ni pada asalnya dia buta huruf lah sebenarnya, dia tak tahu membaca. Dan dia hanya tahu berkebun je pada sebelum dia berkahwin dengan pemilik kedai buku. So dia menjadi isteri pada pemilik kedai buku dan mula belajar membaca dan menulis sebab kahwin lah. Ini yang saya faham daripada penceritaan dalam manga tu. Puan Chi ni seorang yang naif tentang kehidupan dan cinta. Jadi kalau kita baca buku tu macam dia rasa naif ni macam agak tipikal untuk perempuan Jepun yang macam suci macam tu kan. Yang jenis macam tu lah. So dia ni memang naif lah tentang kehidupan dan cinta. Sebab hidup dia hanya untuk berkebun dan keluarga dia sangat miskin. Dan bila mana dia berkahwin dengan pemilik kedai buku tu, dia mula membaca dan baru kita nampak dia ni berbakat sebenarnya. Dan dia mampu belajar sendiri dengan membaca dan bila even dia belajar benda baru pun dia boleh buat dengan membaca. So ini satu bakat dia lah.
disebabkan suami Puan Cik ni meninggal seminggu selepas dia berkahwin. So Puan Cik ni dia kena teruskan perniagaan arwah suami dia dan menanggung hutang arwah suami dia lah. Dan Puan Cik ni juga dia setia dan dia walaupun suami dia dah meninggal seminggu selepas dia berkahwin, tapi dia cuba untuk bercinta dengan suami dia dengan membaca buku. Semua buku yang ditinggalkan oleh suami dia kat kedai buku tu. Tapi di dalam buku tu diceritakan dia kena baca senyap-senyap lah sebab buku tu nak dijual kepada customer, pelanggan. Jadi tak boleh nak tunjuk yang dia dah baca semua buku dalam kedai tu. Sampailah di hujung dia habiskan baca semua buku tu dan dia jumpa satu surat cinta yang disediakan oleh suami dia. Selamat. So watak yang ketiga, ketiga ke? Patut watak kedua. Watak kedua sebenarnya. Watak kedua adalah Haci. Haci ni jiran anak pemilik kedai sayur dekat depan kedai buku tu. So dia bayangkanlah dia adalah sebuah shop lot. So Haci ni dia anak jiran dia. Depan tu ada kedai sayur. Dan dia kawan baik pada pemilik kedai buku tu. Dan actually dia adalah seorang penulis. Tapi dia tak yakin dengan penulisan dia. Dia buat sebuah draft surat cinta dalam bentuk novel. Tapi dia putus asa dan dia buang draft dia. So ni dia watak Haci ni lah. Dia sangat suka membaca dan tak dapat makan pun. Dia tak kisah tak dapat makan tapi dia janji dia boleh baca buku. So ini Haci. Dia seorang yang sangat suka membaca dan sangat suka buku. Dan selepas suami Puan Cik tu meninggal, dia dan keluarga Haci ni yang menjaga Puan Cik lah untuk dan mendorong dia supaya hidup dan teruskan perniagaan buku. Dan watak yang ketiga, ini sebenarnya watak yang ketiga. Souchiro ni adalah suami kepada Puan Cik lah. Dia pemilik kedai buku. Souchiro ni dia nak buka kedai buku sebab dia merasakan selepas perang tamat, ada banyak orang nak baca tapi tak ada peluang. So dia dari zaman tu di mana orang lain lebih memerlukan makanan, pakaian dan sebagainya, keperluan asas, tapi mindset dia nak buka kedai buku. Dan Souchiro ni dia dibesarkan dalam keluarga yang berada tapi dinafikan hak pewarisan harta lah disebabkan oleh adik isteri kedua dan adik-beradik tiri itu merampas harta, so dia tak dapat apa-apa, dia jadi miskin lah. Souchiro ni meninggal disebabkan penyakit berkaitan buah pinggang. Dia meninggal seminggu selepas berkahwin dengan Puan Cik. Dan dia berkahwin dengan Puan Cik ni sebab dia ada hubungan baik dengan keluarga Puan Cik ni. So walaupun dia ni kan dia orang berada tapi disebabkan dia tak dapat pewarisan, so dia jadi miskin. So dan dia baik dengan keluarga Puan Cik. So keluarga Puan Cik ni yang dia macam melamar Souchiro ni untuk Puan Cik lah untuk berkahwin dengan anak dia. So sebab itulah dia berkahwin baik dengan Haci. Dan tadi saya cerita yang Haci ni penulis tapi dia fed up dan dia tak boleh siapkan penulisan dia dan dia buang draft dia kan. Tapi Souchiro ni kawan baik dia ni, dia terbaca tulisan Haci tu, dia tiba-tiba ada satu sekeping draft tu melayang keluar daripada tingkap dan masa tu dia tengah rest di taman. Dan dia baca satu draft je, sekeping draft tu, dan dia tersentuh dengan penulisan Haci yang di mana tulisan tu memberikan Souchiro ni harapan untuk hidup. Jadi bila mana Haci tu buang draft penulisan dia tu, dia kutip semua dan dia kumpulkan, dia improvise dan dia hantar untuk anugerah penulis baru dan karya tu menang lah dalam cerita ni. So itu untuk watak ni, 3 watak utama. Dan so sebenarnya sinopsis dia adalah menceritakan bagaimana Puan Cik ni tadi dia meneruskan perniagaan kedai buku dan hutang yang ditinggalkan oleh arwah suaminya Souchiro. Souchiro yang mahu menerapkan budaya membaca dalam kalangan masyarakat sekitar selepas 10 tahun tamat Perang Besar lah. Dan dalam buku ni sebenarnya diceritakan banyak kisah-kisah cinta yang berlaku di sekitar kedai buku. Ada banyaklah kisah cinta. Tapi saya tak ceritakanlah in detail apa kisah cinta tu. Mungkin kalau yang ada minat boleh beli buku tu. Sebenarnya dekat sini buku ni saya nak sangat share sebab dia membawa macam falsafah apa itu membaca dan apa itu buku, betul tak?
So, sebab tu saya berminat nak share juga buku ni. Jadi saya terus sharekan nilai-nilai yang saya dapat lah daripada buku ni dan saya selitkan sikit. Nampak ke? Nampak tak? Yang tulisan kecil, agak kecil lah Kak. Okay, tak apa. Saya try besarkan sikit lah. Okay. So sebenarnya lah buku ni sangat menarik untuk dibaca sebab dia nilai yang saya dapat daripada buku ni lepas saya baca. Dan yang pertama adalah membaca. Membawa. Sebenarnya membaca ni dalam buku ni dia menceritakan yang membaca tu membawa maksud hidup. Selepas seminggu kematian suami Puan Chin, Tok Ikiru, Puan Chin ni kan dia naif. Dia seorang yang sangat naif. Dia tak tahu apa-apa pasal kehidupan dan cinta. Dia tak tahu. Dan bila suami dia tak ada, dia macam lost. Dan dia macam tak makan. Dia tak tahu nak buat apa. So, pada masa tu Haci datang ke rumah dan dia jumpa Puan Chin ni, dia terbaring atas tanah sebab dia tak makan 3 hari. So sebenarnya dengan benda tu, actually Haci ni dia terus bagi makan dan dia ambil satu set buku bagi dekat Puan Chin untuk dia baca. Salah satu tu adalah resipi lah, buku masak. So dia sebenarnya cakap kalau kau tak tahu, kau pergi masak. Kau pergi baca dan kau kerja. So dia bagi buku masakan dan suruh dia memasak lah supaya dia boleh makan. At the moment dia tak tahu nak hidup dan dia tak tahu nak memasak pun. So dia tak makan. So tu yang dia nak tunjuk. Kalau tak tahu macam mana cara nak hidup, bacalah buku. So ni yang dia terapkan kat sini. Membaca tu membawa maksud hidup. So kalau saya letak snap kat sini ni, dia sebutkan kat situ buku ni tak ada nutrisi, tak boleh makan. Tapi hidup ni ada banyak hala, kalau kita tak teruskan hidup bertahun-tahun, kita takkan tahu. Dan di dalam semua buku ni, ada bagi tahu kita cara untuk hidup. Selagi seseorang itu baca buku, dia boleh terus mencari. Aku rasa perbuatan membaca itu membawa maksud hidup. So ini antara ayat yang saya rasa macam deep lah. Okay, okay, yang nilai yang kedua yang saya dapat daripada manga ni adalah membaca itu membentuk diri. So kat sini satu snippet dia punya dialog yang sangat menarik ni. Esok akan berubah kalau kita membaca. Jadi perkara yang ingin disampaikan penulis semasa dalam hati kita melalui buku dan mata, diri kita pada hari ini tak sama dengan semalam. So esok akan berubah kalau kita baca buku. Aku nak tengok senyuman pada masa hadapan tu lah. So dekat sini dia macam nak cakap membaca tu membentuk diri kita. Apa yang kita baca akan membentuk diri kita sendirilah. Jadi bila kita contohlah kita baca satu buku, contoh bukan satu buku pun, satu ayat, kita dah bukan diri kita yang semalam. So ini yang agak deep juga yang saya rasa. Dan salah satunya adalah aku rasa rak buku seseorang tu adalah mencerminkan sebahagian daripada kehidupan dan masa silam dia. Ini juga macam mana dia nak cakap membaca itu tadi membentuk diri kan. Tapi dengan kita tahu, kita tengok hasil pembacaan seseorang, kita tahu dia macam mana, karakter dia macam mana, masa silam dia macam mana, kehidupan dia macam mana. So ini yang impact bila kita baca buku lah. Yang inilah yang saya sedang sangat rasa sendiri juga lah. So yang ketiga is membaca adalah seperti, bagi saya, membaca ni seperti time ataupun space travelling. Kita boleh pergi ke mana-mana kehidupan, ke mana-mana tempat atau ke mana-mana masa. So itu yang kita akan dapat bila membaca lah. So antara scene yang saya rasa sangat menarik lah dalam buku tu, membaca ni sama macam ketawa, terluka, sama macam hidup dalam kehidupan berbeza. So this is what we feel bila kita membaca. Kita masuk ke dalam kehidupan seseorang. Kita pergi ke tempat yang kita tak pernah pergi. Kita pergi ke masa yang kita tak hidup pun lagi masa tu. So this is one of the things and the best thing about membaca. And the next one is buku adalah makhluk perlu disentuh untuk ia bangkit hidup. Okay, yang ini diceritakan
dalam kedai buku ataupun library akan ada banyak buku, tapi buku adalah buku. Dia tidak akan membawa maksud hidup, dia tidak akan membawa maksud membentuk diri kalau kita tak baca dia. Kita tak sentuh dia, buku tu dia tak hidup. Buku tu tak ada meaning. So ini yang dia cakap, buku tu perlu disentuh, dibaca supaya buku tu hidup. So dia nak cakap ke sini adalah buku adalah makhluk. Kalau disentuh, ia akan bangkit semula. Kalau dalam kedai buku ni kan, dia ada cerita lah. Kalau let's say buku tu duduk je dekat kedudukan yang sama, mungkin dia tak akan terjual lah. Tapi kalau let's say kita pegang dia, kita letak tempat lain, mungkin akan ada orang perasan dan mungkin buku tu yang tak dapat dijual semalam, dia akan dapat jual hari ni. Sama je lah macam kita baca buku lah. Kalau let's say satu buku tu duduk je dekat situ, kita pun tak pernah pergi this area ataupun this section. Tapi kalau kita ada librarian yang keluarkan buku tu, letak kat tempat yang mudah dilihat dan buku tu akan hidup bila kita membaca dia. Okay. So yang seterusnya, alamak nombor dia lari. Okay, yang seterusnya adalah membudaykan membaca dan pengurusan kedai buku. Yang keempat lah. Dalam buku ni diceritakan bagaimana struggle dan kecekalan Puan Cik untuk meneruskan perniagaan buku yang ditinggalkan oleh arwah suami dia. Jadi dia berfikir-fikir macam mana cara dia nak jual buku, macam mana cara nak uruskan kedai buku sebab dia sangat naif, dia tak tahu apa-apa, tiba-tiba dia kena jaga kedai buku. Dan dia baru pandai membaca lepas dia kahwin dengan suami dia. So tapi apa yang menarik dalam buku ni adalah cara pengurusan kedai buku. Di mana Puan Cik dia akan susun kedudukan buku ikut pelanggan. So setiap pelanggan yang datang, dia akan ada rak dia sendiri. Buku-buku yang dia predict ataupun Puan Cik ni kan dia baca the whole book in the store kan. So dia macam predict lah, okay, karakter pelanggan dia ni macam ni. So dia akan pilihkan buku untuk pelanggan dia. So dia akan ikut nama pelanggan lah. And then ada banyak scene yang menunjukkan cara-cara ataupun pengalaman seorang penjual buku ataupun pengendali kedai buku lah, bisnes buku kan. So antaranya adalah antara yang dimention lah, tangan orang yang memegang buku dia akan kering sebabnya bila dia pegang buku, buku tu akan serap kelembapan dekat tangan dia. And then orang yang berdeal dengan buku ni juga, tangan dia akan selalu cedera. Sebab apa? Apa nama dia? Paper cut. Dia kena paper cut. Dia kena paper cut. So kalau paper cut kan dia masih tajam kan, dia dan berdarah. So macam mana dia nak deal dengan situasi tu? Dia orang yang menjaga buku ni, dia kena pastikan tangan dia bersih so that macam darah ke apa ke tak kena dengan buku yang orang nak baca macam tu. Dan banyak sangat scene yang menarik dalam buku ni yang saya rasa saya tak sempat nak ceritakan. Jadi saya galakkanlah siapa yang dengar hari ni untuk cuba carilah buku ni. Saya galakkan untuk baca kedua-dua volume lah. Memang ada 2 volume je. Cumanya yang saya dapat concludekan daripada hasil pembacaan buku ni adalah, okay, kalau kita go through the nilai nilai-nilai ni, membawa maksud hidup, membaca, membentuk diri, and then seperti time traveling dan sebagainya. Saya sangat-sangat kesan semua ni sebenarnya dia menjurus kepada banyak buku, terutamanya Al-Quran. So ini yang saya rasa sangat saya terkesan lah dengan membaca buku ni. Sebabnya kalau kita tengok membaca tu membawa maksud hidup. Dalam Al-Quran tu, Al-Quran diturunkan kepada kita memang dah letak dah macam operation manual macam mana kita nak hidup. Kenapa kita kena hidup dan sebagainya. And then tolong repak dalam 1 minit boleh? Boleh, dah nak habis dah. Okay. So Al-Quran juga dia membentuk diri kita dan banyak-banyak nilai lah yang ada yang kita boleh baca dalam dalam Al-Quran. Sama juga kita boleh baca sejarah Nabi dan kisah-kisah dari zaman Nabi dan sebagainya dengan membaca Al-Quran. Dan yang paling penting adalah yang nombor 4 ni.
Al-Quran tu buku tu adalah makhluk. Dalam ni dia membandingkan, dia macam metafor lah. Buku tu adalah makhluk. Kalau kita tak sentuh, dia tak akan bangkit hidup. Ini yang antara yang saya sangat kesan sebab personally lah, saya baru start balik kelas mengaji dengan ustazah saya. Saya dah cuti selama 2 tahun. Jadi this is what my ustazah said to me today dalam kelas yang first pada 2 tahun ni. Dia cakap, kalau awak tak baca, awak tak peluk, awak tak senyum Al-Quran tu, dia akan lupa kita. Kita pun akan terlupa dia. So, ustazah saya pesan lah, kalau tak sempat nak baca Quran sekalipun, ambil pegang, cakap, sorry saya tak baca hari ni. So, antara yang saya rasa benda yang saya sangat terasa lah pada hari ini, sebab benda tu berlaku pada hari ini. So, saya concludekan lah di sini tentang judul Istriku dan Kedai Buku. Sebelum tu, saya tak pasti kenapa tajuk dia Istriku dan Kedai Buku, sedangkan suami kepada Puan Cik tu dah meninggal. Saya tak pasti kenapa dia letak tajuk. Wallahualam. Baik, terima kasih Kak Zarina. Menarik tu. Dia memang buku ni komik ke apa Kak? Komik lah, manga. Dengan saya banyak value, banyak nilai yang kita boleh dapat lah secara langsung ataupun tak langsung. Okey, baik. Saya buka kepada soalan ataupun kalau sesiapa yang nak tambah ke silakan. Tak ada soalan, tapi saya nak tanya Kak Zarina, itu soalan lah. Yang buku ni terbitan daripada siapa? Sebab saya rasa macam pernah nampak ITVM ke apa dah yang macam bestseller lah. Ini Gempak Star. Gempak lah kot. Okay. So, dia ada 2. Satu tipis, satu tebal. Yang nipis ni yang pertama lah. Yang tebal ni yang kedua. Sebenarnya sebab saya tak sempat nak cerita sebab dia banyak sangat kisah dalam ni. Dan semuanya adalah kisah cerita sekitar kedai buku tu. Macam mana kedai tu membentuk masyarakat sekitar. Dan bagaimana dia impact kepada budaya membaca dan juga kisah cinta macam orang-orang yang membaca, pelanggan yang datang kedai dia. Dia macam communication ataupun hubung kait yang rapat antara manusia dan buku. Saya sarankan lah, saya recommend. Dia sangat ringan, tapi dia penuh dengan nilai lah. Real essence lah. Okay. Cumanya saya cuba dapatkan naskah dia yang lain yang Shintakan Hashimi. Sebab normally kalau buku fiction kan dia macam kita boleh nampak dia punya cara penulisan tu akan sama dengan buku lain kan. Cuma saya tak buku lagi lah ya. Buku yang tajuk lain yang dia terjemahkan bahasa Inggeris. Soalan lain? Kalau tak ada, saya nak tambah sikit. Silakan Kak. Saya tambah sikit lah sebabnya dia actually dekat last section of the book, dia ada satu section khas, dia tulis bonus lah, section bonus. Sesi perbincangan antara Shin Takahashi dengan 3 staf kedai buku. So sebenarnya buku ni dia buat atas fakta-fakta dan atas pengalaman-pengalaman 3 orang staf kedai buku. Dan yang satu dia sangat relevan lah. Bila kita baca tu, macam ni rupanya orang dia kedai buku dan sebagainya. Dan bila saya baca tu, saya terbayang lah kita punya perasaan bila kita pergi kedai buku. Macam kalau kita pergi Popular ke, Borders ke ataupun Kinokuniya, aku sangat suka pergi yang Kinokuniya lah sebab masuk-masuk je pintu dia akan ada satu section table, dia tulis ada review. Ada review yang ditulis atas kertas buku tu, kalau siapa pernah pergi lah. Kat situ saya suka lah baca dia apa yang tulis review sebenar daripada orang yang membaca lah yang datang kedai tu. Dan kat Kinokuniya juga dia ada satu cafe dekat atas yang kat KLCC. Dia ada satu
kafe dekat atas tu memang sangat best lah. Kalau bagi saya sangat best untuk lepak guys. Dekat bawah tu macam ada pemandangan buku-buku yang sangat banyak. Menarik lah guys. So, dalam ni dalam buku ni juga dia ada menceritakan bagaimana kunci dia arrange the bookstore. Dekat bahagian belakang tu ada section membaca dan ada taman yang pelanggan dia boleh membaca. Dan kanak-kanak dia boleh pergi naik atas rak. Dekat atas rak tu kanak-kanak boleh membaca. So menarik sebabnya kanak-kanak kan rendah. Tapi biasanya orang akan fikir kanak-kanak susah nak capai. So dia letak rak buku kanak-kanak kat bawah. Tapi kuncinya dia fikir kanak-kanak ni orang yang kuat, orang yang cergas. So dia sediakan tangga. So kanak-kanak dia boleh naik tangga, dia naik atas rak buku dan dia orang boleh baca dekat atas rak buku yang tinggi. So menarik ah. Wallahualam. Kita kot. Kalau nak tahu selanjutnya memang saya akan recommend lah beli nak baca. Terima kasih Kak Zarina. Saya buka sekali lagi. Peluang terakhir. Kalau ada yang nak tanya soalan ataupun nak kongsi pendapat ke, silakan. Minat nak dengar pendapat orang lain sebenarnya. Ada Akmal dengan Ashikin juga dalam ni. Mungkin boleh dengar suara diorang kot. Akmal ke? Wah, Mama Moya tadi dah lihat lah. Tak ada. Tak ada pendapat sangat kot. Sebab saja nak dengar-dengar aja malam ni. Tapi menarik lah buku yang Kak Zarina ni. Jarang lah orang buat kisah tentang kedai buku ataupun perpustakaan ni. Kalau kita tengok, lagi-lagi kalau dia dikomik kan. Jadi satu buku yang bagus. And nanti share link lah, saya nak cari juga buku-buku macam ni. Sebab saya tengok tadi Kak Zarina share dia dalam bahasa Melayu tu, jarang tak ada manga dalam bahasa Melayu. Dia kalau Gempak Stars ni dia memang walaupun, banyak. terima kasih sebab share. Okay. Yalah, sebab ekspektasi saya ingatkan ni terjemahan daripada komik ataupun manga daripada Jepun. Tapi rupanya daripada Gempak ni, so no wonder lah, memang dia local made punya lah. Terjemahan juga kan? Terjemahan lah. Dia memang terjemahan. Dia daripada Jepun. Tapi dia terjemah bahasa Melayu. Oh, okay. Betul, author dia Shintaka Hasu. Okay. Memang orang Nanti kalau ada link share kat. Biasanya kalau manga ni saya nak top up sikit lah daripada apa yang Anwar present tadi kan. Manga ni biasanya dia sustainable ataupun best sebab dia banyak related to real life and target audience dia kebanyakannya orang-orang yang bukan kanak-kanak lah. Dia bayar-bayar remaja dan bayar-bayar kita ni lah. Bayar-bayar kita kan. Kira adolescent lah. So sebab tu rasa memang sentiasa akan evergreen lah manga ni. Dan kebanyakannya bayar-bayar kita ataupun bayar-bayar umur ni yang kita ada perasaan macam nak sentiasa mencari dan nak explore banyak benda. So manga ni dia provide and also bercerita apa yang kita nak cari itulah. Dan kadang-kadang bukannya limited to kehidupan kita. Kadang-kadang dia ada juga kritikan terhadap norma sesuatu negara tu ataupun norma manusia tu sendiri. So itu best lah. Dan dalam kes ni dia mencerita tentang buku kan. Walaupun saya pun tak sure macam mana kisah cinta dengan buku ni boleh masuk antara satu sama lain kan. Maybe ada buku sebagai pengikat dia orang ke. Tapi it's good to know lah about this. Okay, itu sajalah sedikit ulasan. Minggu ni simpan suara dan tak nak cakap banyak. Baik, terima kasih Akmal. Saya rasa yang tu kita boleh wrap up lah untuk malam ni. Kita berjaya mengembara untuk
berkongsi kisah, 2 buah manga dan 2 buah fiction. Kita mula tadi dengan Anwar, buku Candy Flurry, and then The Little Prince, kemudian Seorang Tua di Kaki Gunung, dan Isteriku dan Kedai Buku. Jadi setiap cerita ni bagi saya tak kira peringkat umur yang mana pun, kita akan perlukan satu hubungan yang boleh macam jentik balik pemikiran kita, macam mana cara kita pandang sesuatu tu waktu kita kecil, ataupun hubungan kita dengan keluarga, dengan alam, ataupun kadang benda-benda simple yang macam pengalaman pergi ke Kinokuniya yang dulu macam benda tu biasa, tapi sekarang ni rasa macam lama betul tak pergi kino, macam tu. Dan semoga cerita-cerita yang kita jumpa, dan kalau ada selepas ni boleh kongsi lagi dekat grup WhatsApp tu. Hopefully dia ada bahagian yang boleh relatable dengan dalam kehidupan kita, ataupun kalau satu masa nanti kita ada cerita yang kita sendiri nak tulis ataupun kongsikan dengan orang lain. Yang tu kalau ada peluang silakan, dan sangat dihargailah. Baik, insyaAllah untuk yang sesi seterusnya pada Sabtu terakhir bulan depan, 30 Oktober, kalau ada cadangan untuk tema buku apa tu silakan. Mungkin saya nak cadang tema pendidikan, tapi dia tema yang longgar lah. Maksudnya kalau kita kata pendidikan ataupun sejarah ke, kita boleh bawa daripada buku yang berat dan juga buku yang ringan. Dia sangat terbuka, sebabnya kita nak galakkan mana-mana ahli improve ke untuk kita nak explore lah bahan bacaan yang berlainan. Kadang-kadang memang kita minat sesuatu, tapi kalau kita tak sempat nak baca buku tu, hopefully ada orang lain yang baca dan kongsi. Saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Nak ambil gambar ke Kak Aina? Okey, boleh. Boleh. Okey. Baik. Ambil. Jangan curi dalam tak. Dah seminggu tak guna tenda. Aina kat mana Aina? Dekat KL? Kat Johor. Dah kat Johor dah. Kat Johor dah. Selamat boleh balik Johor. Satu, dua. Oh, sorry tak edit. 1, 2. Okey ya. Okey. Baik, terima kasih banyak semua. Terima kasih yang kongsi, terima kasih yang mendengar. InsyaAllah kita jumpa lagi bulan depan. Sampai jumpa, insyaAllah. Okey. Terima kasih semua. Stay safe. Bye.